مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang fardu tayamum. Kemarin kita membahas tentang syarat. Hari ini tentang fardu. Apakah beza syarat dengan fardu? Ada yang tahu syarat dengan fardu apa beza dia? Untuk mudah difahami bahawa kalau syarat dia belum masuk dalam ibadah tu. Kalau fardu dia kena ada dalam ibadah tu. Macam fardu dengan rukun dia lebih kurang. Tetapi kalau syarat dia belum masuk. Contoh syarat wajib solat. Apa? Islam balik berakal. Islam balik berakal. Di Islam dia balik berakal. Itu syarat untuk orang tu sah solat. Syarat sah solat. Tetapi rukun solat dia lain lagi. Macam tayamum pun sama. Yang kemarin syarat untuk tayamum. Ada berapa? Ada 5. Kemudian sekarang fardu tayamum. Fardu tayamum ada berapa? Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Fardu tayamum ada 4 perkara. Yang pertama, ahaduha an-niyatu, niat. Maka kita tengok dalam segala bentuk ibadah, yang nombor 1 adalah niat. Maka penting untuk kita dalam setiap hal, maka kita perhatikan niat kita. Boleh? Fa inna wa al-mutayammimu al-fardha wan nafla istibahahuma. Maka kalau ada seseorang itu dia tayamum dia ni dia niat untuk perkara fardu dan sunnah. Al-fardha wan nafla istibahahuma, maka dia boleh menggunakan tayamum itu untuk melakukan ibadah fardu dan sunat. Awil fardha faqat. Kalau dia niat fardu saja macam mana? Kalau dia niat fardu saja, istibaha ma'hu an-nafla wa salatal janaizi aidan. Kalau dia niat tayamum ini untuk fardu saja, maka dia pun boleh untuk membuat ibadah sunat dan solat jenazah pun boleh. Tetapi kalau contoh dia awin nafla faqat, dia niat tayamum untuk perkara sunat saja, lam yastabih ma'ahu al-fardha. Maka kalau dia niat untuk perkara sunat, maka dia tidak boleh menggunakan tayamum itu untuk perkara fardu. Contoh dia tayamum niat nak solat sunat, dia boleh solat sunat saja, dia tak boleh guna untuk solat fardu. Tetapi kalau dia niat solat fardu, dia niat untuk perkara fardu, dia boleh gunakan untuk perkara fardu dan perkara sunat. Sebab tayamum ni dia satu bentuk ibadah yang darurat. Dia darurat. Dia bukan macam wuduk. Sebab tu dalam tayamum dia tak ada istilah tajdidut tayamum. Kalau dalam wuduk dia ada tajdidul wuduk. Tajdidul wuduk ni ada wuduk, kita baharui wuduk kita. Belum batal kita boleh wuduk lagi, niat tajdidul wuduk. Tapi kalau dalam tayamum tak ada. Maka dia perlu kepada niat. Niat untuk apa? Tayamum itu. Niat untuk solat fardu ke? Satu tayamum boleh digunakan untuk satu amalan fardu dan berkali-kali amalan sunat. Contoh macam tayamum untuk solat tarawih, boleh berkali-kali. Tetapi kalau solat, tapi dia boleh guna untuk satu solat fardu saja. Contoh tayamum untuk solat zuhur. So tak boleh pakai zuhur asar. Faham? Kemudian wajibu qarnun niyatil tayammumi bin nakli turabi lil wajhi wal yadayhi wal istidamati hadhihi niyyah ila masi syai'in min al wajhi.
Niat tayamum ni dia wajib bersamaan dengan memindahkan debu pada wajah dan kedua tangan. Maka masa ambil debu tu niat, dia niat dia dekat situ. Masa nak ambil tu kita dah niat dah bersamaan memindah debu pada wajah dan kedua tangan. Wajah, kedua tangan. Dan niat tersebut mesti ada sehingga dia usap sebahagian wajah. Kemudian macam mana kalau walau ahdasa ba'da naqli turab lam yamsa bizalika turab bal yang kulu ghairu. Kalau dia tengah pindah, tengah ambil, lepas tu dia hadas, dia tak sempat lagi nak usap, maka dia terkentut. Contohlah, walau ahdasa ba'da naqli turab, kalau seandainya orang itu dia hadas selepas dia pindah debu, lam yamsah bidzalika turab, maka dia tidak boleh mengusap dengan debu tersebut, bal yang kulu ghairahu, akan tetapi dia kena ambil debu yang lain. Faham? Dia macam wuduk, tengah wuduk batal, ulang ke boleh terus. Faham? Dia kena niat tu, dia kena ada masa ambil debu sampai dia usap muka, usap tangan, dan ketika ambil debu sampai dia usap tangan tu, dia kena dalam keadaan suci. Kalau dia, maksudnya dia bukan dalam keadaan suci, dia ni dia ambil, lepas tu dia terkentut, so dia batal. Dia kena ambil balik. Kemudian yang ketiga, tadi niat satu. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, dia sama satu. Yang kedua dan yang ketiga adalah mashul wajhi wa mashul yadaini ma'amir faqaini. Mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai ke siku. Wa yakunu mashuhuma bidarbataini, kalau nak usap wajah dan kedua tangan tu, dia kena pakai dua pukulan dorbatai, dua kali ambil. Sekali ambil untuk muka, sekali ambil untuk tangan. Faham? Ambil sekali untuk muka, ambil lagi sekali untuk tangan. Yang keempat adalah at-tartibu, tertib. Fajibu taqdimul masil wajhi ala masil yadayhi sawa'un tayammama an hadatsin asghar aw akbar. Maka wajib untuk mendahulukan masul wajhi, mengusap muka, ala masil yadayhi, daripada mengusap tangan. Sawa'un tayammama, baik tayamum itu an hadasil asghar aw akbar, dari hadas kecil dan hadas besar. Dia sama saja. Muka dulu baru tangan. Baik untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar pun boleh tayamum. Kalau mandi wajib kan, mengalirkan air ke seluruh badan dengan syarat-syarat tertentu. Betul dia punya definisi. Kan? Kalau tayamum mandi wajib macam ni? Guling-guling dekat debu. Tengok debu kan, padang pasir pergi guling-guling. Macam mana? Macam mana Irfan? Kalau awak nak mandi wajib tapi awak tak boleh pakai air, awak nak tayamum, macam mana cara awak tayamum untuk mandi wajib? Tak tahu. Ni macam ni. Tak ada air ni, nak solat ni, tapi malam tadi mimpi basah. Macam mana? Ke mana tu Ustaz? Macam mana tu? Nak mandi, air tak boleh pakai, air tak ada. Tayamum lah. Macam mana bentuk tayamum tu? Apakah dengan mandi debu
pergi cari debu, guling-guling macam anjing kat bawah tu. Dia pergi guling-guling kat atas tanah. Macam mana? Macam mana? Pernah tak terfikir, macam mana kalau nak mandi wajib ni tapi tak ada air, kena tayamum. Macam mana tayamum ni? Rafif? Debu, tanah. Macam mana ni? Debu tanah. Memanglah debu tanah, bedak tak boleh. Dah masuk dah syarat kemarin. Mengecualikan debu, bedak, kapur. Rafif, lamalah kita punya muazzin ni nak jawab. Nak tunggu masuk waktu dulu baru nak jawab. Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Apa yang nak tanya? Sampai dapat jawapan. Ozi. Sengih. Tengok betul ke tak? Sama je, kena ratakan muka dan juga ni, tapi niat berbeza. Yes, betul. Jadi kalau untuk tadi saya baru baca sawa'un tayammama an hadasil asghar au akbar. Baik tayamum dia itu untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, dia tetap kena tertib macam mana cara dia. Fayajibu taqdimul masil wajhi, dia kena dahulukan usap muka daripada usap tangan. Maksudnya ambil debu, niat nak angkat hadas besar, usap muka, ambil untuk tangan. Dah suci daripada hadas besar dan hadas kecil, boleh mandi. Tak perlu pun pergi dekat padang pasir, nak berguling-guling, biar semua badan kena debu. Faham? Kalau allergic dia sedung, letih, banyak debu. Faham? Kemudian, walau tarakat at-tartiba lam yasiha, maka kalau seandainya ni bukan dia dah habis dah tadi syarat dia, apa rukun dia ada, fardu dia ada 4, ni keterangan tertib. Walau taraka at-tartiba, kalau seseorang tu dia meninggalkan tertib, lam yasiha, maka tayamum dia tak sah. Walau akhdhu turab lil wajhi wal ladaini fala yushtaratu fi tartib. Sedangkan untuk mengambil debu mengusap kepada muka dan tangan, ni tak fala yushtaratu fi tartib, tak disyaratkan tertib. Faham? Kalau ambil debu, ni tak kena tertib. Faham? Contoh, ambil debu untuk muka, ambil debu untuk tangan. Ambil debu untuk muka, ambil debu untuk tangan, ni tak perlu tertib. Yang perlu tertib adalah mengusap muka dan mengusap tangan. Okey, dia bagi contoh. Walau daraba bi yadayhi daf'atan ala turab. Kalau seandainya dia ambil satu tangan ke debu, wa masu bi yaminihi, kemudian dia mengusap muka dia dengan tangan kanan. Wa wajhu biyasirihi biyaminihi jaza. Dia ambil satu tangan untuk usap muka, dia ambil satu tangan untuk usap tangan. Boleh. Dia tak mesti ambil sekali pindah debu. Macam Fauzi tanya malam tu, ambil debu dekat tingkap flight, lepas tu macam gini pindah debu. Faham? Sebab apa dia buat macam ni? Sebab dia nak pindahkan debu tu. Pindah letak kat muka. Biar dia tipis. Dia tak mesti, debu tanah. Debu-debu yang dekat atas meja. Meja siapa? Kalau meja kat ujung tu memang tak ada, memang bersih. Meja ni. Walau daraba bi yadi daf'atan tu. Faham? Tu empat fardu. 922. Okey, sekarang masuk ke dalam pembahasan sunat tayamum. Sunat tayamum ada berapa? Biasanya sunat banyak. Sunat tayamum cuma ada 3 saja. Wa sunanuhu salah satu asya'a. Sunat-sunat dalam tayamum ada 3. Okey. Yang pertama, macam biasa selalu ulang atas miyah tu baca bismillah. Yang pertama baca bismillah. Takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Usap muka sebelah kanan dulu baru kiri. Tangan kanan dulu tangan kiri.
Yang kedua, mualah. Mualah ni sama dalam macam bab wuduk. Dia berterusan. Dia tak ada senggang masa yang lama. Usap muka, lepas tu pergi minum kopi dulu. Baru usap tangan. Dia mualah. Sunnah dia mualah. Berterusan. Maksudnya mualah ni, dia tak ada senggang masa yang lama. Dia tak ada senggang. Dia buat benda lain. Berapa lah? 3 kan? Di antaranya lagi, sunnah orang yang tayamum adalah melepaskan cincinnya saat memukul. Buang cincin. Ada cincin kan? Buang cincin. Bukan buang, lepas dulu. Kemudian yang terakhir, nak habis bab tayamum ni, wallazi yubtilu tayammum salah satu asya'a. Setiap perkara itu mesti akan ada perkara yang membatalkan. Jadi, ada jalan masuk, ada jalan keluar. Itulah indahnya Islam. Yang pertama, perkara yang membatalkan wuduk adalah kullu ma abtalal wudu'a. Batal wuduk pula, batal tayamum. Setiap perkara yang membatalkan wuduk, maka itu juga menjadi sebab untuk membatalkan tayamum. Ulang balik, ingat balik, apa yang membatalkan wuduk, itulah yang membatalkan tayamum. Famatakana al-mutayammima summa hadatsa batala tayamum. Maka kalau seseorang dalam keadaan tayamum kemudian dia hadas, maka tayamum dia batal. Wasani, yang kedua, ru'yatul ma'. Yang ni tak ada dalam wuduk. Yang ni perkara yang membatalkan tayamum yang nombor 2 adalah ru'yatul ma', nampak air. Ni penjelasan ni panjang tapi sempat. Faman tayammama li faqdil ma', maka barang siapa yang tayamum dia itu sebab tak ada air, summa ra'al ma', kemudian dia nampak air, au tawahhamahu, ataupun dia ada dia menduga qabla dukhulihi fi solah, dia menduga akan ada air sebelum dia melakukan solat, batala tayammumuhu, maka tayamum dia batal. So dia tayamum sebab tak ada air, kemudian nampak air, batal tayamum dia tu. Ataupun dia nampak air, dia tayamum, kemudian dia ada perasaan, nanti sebelum solat ada air, maka tayamum dia tu batal. Faham? Fa in ra'ahu, maka kalau seandainya ada orang dia nampak air ba'da dukhulihi, sebelum dia ba'da dukhulihi fiha, selepas dia masuk ke dalam solat, wa kanatis solatu mimma la yaskut farduha bitayammum. Kalau dia tengok air masa dia tengah solat, dan solat yang dilaksanakan termasuk solat yang tak gugur kewajipannya dengan tayamum, kas solatil mukim, seperti solat ni orang yang mukim, batalat fil hali, maka semayangnya batal. Faham? Tak faham lah tu. Au mimma yaskutu, ataupun solat yang kefarduan dia tu, kewajipan dia tu boleh yaskut, gugur bitayamum, sebab tayamum, ka solatil musafir, seperti solatnya musafir, fala tabtulu fardon, maka tidak batal solatnya, kanati as-solatu au naflan, baik solatnya tu solat fardu ataupun solat sunnah. Faham? Tak faham tu muka berkerut. Maka macam ni, kalau seseorang dia nampak dia mukim, dia mukim, dia bukan safar, apa beza safar dengan mukim? Tak ingat lah tu. Dah jelas dah makin. Cuba ingat balik. Kalau ingat balik boleh faham. Kalau seseorang tu dia tengok air selepas dia masuk dalam waktu solat, apakah syarat? Cuba ulang. Syarat tayamum tu apa? Ba'da dukhulil waqti, betul? Lepas masuk waktu. Lepas masuk waktu baru dia sah. Masuk waktu, lepas tu yang syarat nombor 5 apa? Syarat nombor 5 tak ada air, betul? Okey, masuk waktu tak ada air. Dia pun tayamum. Tetapi okey, dia ni yang orang cerita ni, sebab apa dia tayamum? Sebab tak ada air, betul? So masa dia nak semayang,
ataupun dia menduga nanti ada air, maka batal lah sembahyang dia tu. Sebab tayamum ni adalah sebagai pengganti kepada air. Sedangkan dia nak solat tu sebab tak ada air, bila tiba-tiba ada air, maka dengan automatik rukhsah untuk tayamum. Sebab tak ada air, maka gugur, maka dia perlu wuduk. Faham? Lain kalau tayamum sebab sakit. Faham? Dia beza dia kat situ. Kemudian wa in kana tayammum syakhn li marad, kalau contoh dia tayamum ni sebab sakit, wa nahwihi, ataupun macam sakit lah. Summa ra'al ma'a, kemudian dia nampak air, fala athara li ru'yatihi bal tayammumuhu bakin bihalihi. Ni beza. Kalau orang tu dia tayamum dia tu sebab sakit, dia nampak air tak pengaruh. Faham? Sebab dia tayamum tu bukan sebab li faqdil ma'i, bukan sebab tak ada air. Tetapi dia tayamum tu sebab sakit, maka ketika dia nak solat, dia nampak air. Tak memberi efek pun kepada tayamum dia tu. Bal tayammumuhu bakin bihalihi, tidak dapat mempengaruhi, maksudnya tayamum dia tu tetap boleh digunakan walaupun dia nampak air. Yang ketiga, perkara yang membatalkan tayamum adalah aridatu, murtad. Na'udzubillah min zalik. Kalau murtad, hilanglah. Terangkatlah dia punya tayamum tadi. Okey, ada yang nak tanya lagi? Kalau tak ada, kita boleh. Kalau yang contohlah patah kaki atau tangan, kaki dan tangan kan anggota duduk. Dan biasanya kalau dekat Muslim kita akan dekat simen something yang kalau macam tu dia perlu bertayamum atau berwuduk. Macam mana? Macam yang patah kaki atau patah tangan kan biasanya simen tu kan. Nanti kewajipan pada dia berwuduk ataupun bertayamum. Sebab macam Ustaz cakap tu, kalau dia berwuduk tu boleh menyebabkan mudarat tu pada dia, dan dia kena bertayamum kan. Tapi kalau macam dia di pakai simen kan beralas, nak berwuduk tu tak boleh. Yang tu selalu tak. Di patah tangan, patah kaki, dia pakai ni ya? Apa nama orang panggil? Pakaian. Tu bab dia esok. Sahibul jabair, orang yang memakai tu jabair. Jabair ni apa panggil bendi apa? Itulah. Kalau apa benda nama dia? Bendi. Itulah nama dia. Saya tak ingat. Kalau bahasa Indonesia dia panggil perban. Esok dia masuk bab tu. Lepas murtad. Lepas murtad tu muka surat sebelahnya wa iza imtana'a syar'an istimalul ma'. Itu. Kalau tercegahnya menggunakan air pada anggota badan, fa illam yumkin, maka jika pada anggota badan tersebut tak dapat penutup, dia tu masuk esok. Jawapan dia tu esok. Maka dia sebagai gambaran dulu, contoh dia senang dia macam ni. Masa dia nak balut tu, dia dalam keadaan wuduk ke tak? Kalau tak dalam keadaan wuduk, tu berat sikit lah. Kalau dalam keadaan wuduk, dia pakai dah wuduk, so dia tutup, so dia cukup tayamum. Tu banyak esok nanti. Macam benda tu kita boleh buka, kita boleh pakai sendiri. Tapi kalau yang di simen tu, yang pakai simen, yang tu kalau nak ni kita potong buang. Takkan setiap kali tu buang. Itulah sebab biasanya kalau kat sini saya tak pernah masuk hospital lagi. Kalau kat sana, kat tempat saya belajar kat Indonesia tu, kalau rumah sakit Islam, sebelum dia balut tu, dia suruh ambil wuduk. Lepas tu yang balut tu laki. Bagi laki lah. Saya tengok anak murid saya tu, dia patah tangan. Dia masa nak balut tu, dia suruh wuduk dulu. Sebab nanti dia akan beri efek kepada kodok ke tak kodok solat orang tu. Sebab setengah ulama mengatakan
tak cukup. Okey lah kalau dia kena dia kena ni balut tu bukan anggota wuduk, boleh tahan. Kalau dia kena kat anggota wuduk, dalam anggota wuduk tu dia pakai dalam keadaan tak ada wuduk. So macam mana? Sebab ada ulama mengatakan bahawasanya tak cukup untuk dia kalau kena anggota wuduk saja boleh tahan lagi kaki. Kalau dia kena anggota wuduk dan anggota tayamum, contoh kat tangan anggota wuduk, anggota tayamum. So masa dipasang dia tak ada wuduk, masa tayamum pun tak kena juga kulit. Macam mana? Sebab tu kena wuduk dulu. Tu pembahasan dia esok panjang. Jadi ringkaskan cerita, kalau yang paling berat sekali, untuk paling berat sekali ada je yang paling ringan, tapi saya bagi paling berat sekali, dia kena kodok semayang dia. 2 minggu, 2 bulan dia pakai benda tu kat tangan dia, kena kodok semayang 2 bulan. Itu paling berat. Tapi ada yang ringan, nanti kita sambung. Sebab kat situ ada pendapat Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, dalam kitab Al-Majmu', banyak. Tapi ada saya akan sampaikan yang ringan untuk supaya kita semua dapat amal. Baik, bukan dapat amal, dapat sampaikan. Kalau amal berat, nanti tangan patah macam saya ni, bengkok. Pernah kena juga. Ada yang nak tanya lagi? Kalau tak ada, kita boleh persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Suara. Ya. Ya. Okey, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala laza asrafna. Fatub alaina taubatan taghsil li kulli haubatan wastur lana aurati wa aminu rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lawza asrafna. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil qilani. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aghtarafna wa annana asrafna ala laza asrafna wa kul fadlam wajud nala biktisima tisabin minna wal mustafa rasuli nahzali bikulli suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Fauzi dan Rafiq. Semoga Allah terima doa anda sebagai wakil daripada Nabil. Nabil. Esok siapa nak baca doa esok?
Siapa yang belum? Farah belum masa. Dengan Haida. Siapa tu? Farah dengan Haida. Su, Haida, Kak Jamzila, Kak Farah. Kita pilih. Tapi kami nak putri. Haida. Siapa yang belum? Umi dengan Fira. Esok Umi dengan Fira. Boleh? Mungkin itu saja daripada saya. Kurang lebihnya saya minta ampun kepada Allah SWT. Ada baiknya datang daripada Allah SWT. Ada yang buruknya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.